Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Amma ba'. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai kita pada tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk pelajaran ke-20 bidang sirah dan ketamadunan. Di bawah tajuk Kerajaan Abbasiyah. Jom bersama-sama Ustazah. Baiklah. Di sini Ustazah tunjukkan terlebih dahulu. Keluasan Empayar Abbasiyah adalah yang berwarna ungu. Kita lihat keluasan. Empayar Abbasiyah adalah yang berwarna ungu. Terus pada slide yang seterusnya. Kita pergi kepada objektif PDPC untuk tajuk Kerajaan Abbasiyah ini. Ialah yang pertama, menerangkan sejarah Kerajaan Abbasiyah. Yang kedua, menyenarai faktor kegemilangan. Manakala yang ketiga, menyenarai faktor kemerosotan. Kita pergi kepada pengenalan ringkas atau sejarah ringkas mengenai Kerajaan Abbasiyah. Yang pertama, Kerajaan Abbasiyah bersempena nama bapa saudara Rasulullah SAW, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Pengasasnya sendiri ialah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Tempoh pemerintahan Kerajaan Abbasiyah ini lama, 524 tahun. Bermula daripada tahun 132 Hijrah sehingga ke tahun 656 Hijrah. 556 Hijrah. Sistem pemerintahan bagi Kerajaan Abbasiyah ini adalah adaptasi daripada sistem pemerintahan Kerajaan Parsi. Bilangan khalifah yang memerintah dalam Kerajaan Abbasiyah adalah seramai 37 orang. Seterusnya adalah sejarah pemerintahannya lagi. Pusat pemerintahan bagi Kerajaan Abbasiyah ialah Baghdad di Iraq. Baghdad di Iraq. Keluasan kerajaan yang kita tengok dalam peta di awal slide tadi meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan juga Eropah. Khalifah terawal ialah Abu Al-Abbas bin Muhammad bin Ali As-Saffah, manakala khalifah terakhir ialah Abu Ismail Muhammad Al-Mustasim Al-Mustasim bin Harun Al-Rashid. Khalifah ada 37 orang, tetapi di tajuk atau pelajaran tingkatan 4 ini kita akan fokus kepada 4 khalifah terkenal ini sahaja, iaitu Abu Al-Abbas bin Muhammad bin Ali As-Saffah mengasas, Abu Ja'far Abdullah Muhammad bin Ali Al-Mansur, Harun Al-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur Al-Abbasi, serta Al-Ma'mun bin Harun Al-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi. Terus kepada slide yang seterusnya. Yang pertama kita kenali Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Kita lihat satu persatu. Siapakah gerangannya Abu Al-Abbas ini? Ialah khalifah pertama selaku pengasas Kerajaan Abbasiyah. Seterusnya memerintah selama 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan mengasaskan Kerajaan Abbasiyah, mematahkan atau berjaya mematahkan serangan luar seperti serangan Parsi dan juga Byzantine. Seterusnya Abu Al-Abbas ini juga berjaya
Okey, mematahkan pemberontakan oleh golongan Syiah dan juga Khawarij. Okey, demi menstabilkan keamanan dalam negara. Okey, yang seterusnya Abu Ja'far Abdullah. Okey, Abu Ja'far Abdullah atau nama sebenar dia adalah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Mansur. Okey, khalifah kedua memerintah selama 22 tahun, iaitu selepas Abu Al-Abbas. Okey, membina antara kejayaan Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Mansur ini ialah berjaya membina sistem saliran. Okey, sistem saliran dan juga pengairan. Okey, seterusnya Abu Ja'far juga telah memindahkan pusat pentadbiran yang asalnya di Damsyik telah dipindahkan ke Baghdad. Okey, yang seterusnya Abu Ja'far juga telah mengukuhkan kekuasaan terhadap wilayah Byzantine. Okey, menaik taraf sistem cukai. Seterusnya Abu Ja'far Abdullah juga telah membina sebuah masjid yang diberi nama Asy-Syarqiyah. Kegunaan masjid ini bukan sekadar tempat beribadah, malah Masjid Asy-Syarqiyah ini juga digunakan sebagai pusat dakwah. Okey, pusat aktiviti dakwah. Abu Ja'far Abdullah turut membina sebuah hospital. Okey, sebuah hospital di kota Baghdad. Itu pengenalan berkaitan dengan Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Mansur. Okey, kemudian kita lihat pula Harun Ar-Rasyid atau nama sebenar beliau ialah Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur Al-Abbasi. Okey, khalifah yang kelima dalam pemerintahan kerajaan Abbasiyah, memerintah selama 23 tahun. Okey, antara kejayaan beliau ialah membina Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini ialah perpustakaan agung. Okey, sebuah perpustakaan Baitul Hikmah. Yang kedua, Harun Ar-Rasyid juga telah mewujudkan jawatan Ketua Hakim Negara yang disebut Qadi Al-Qudha. Okey, Qadi Al-Qudha. Okey, tubuhkan juga Majlis Al-Munazarah, iaitu pusat penyelidikan ilmu. Okay, memperkemaskan sistem cukai dengan merujuk kepada kitab Al-Kharaj, iaitu satu kitab yang berkaitan dengan hal-ehwal percukaian. Harun Ar-Rasyid juga telah menjadikan Baghdad sebagai pusat tumpuan bukan setakat perdagangan, malah keilmuan dan juga kebudayaan. Harun Ar-Rasyid juga telah membina kemudahan awam seperti farmasi dan juga pusat pengajian. Itu antara kemajuan yang dibawa oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, iaitu khalifah yang kelima. Kita lihat khalifah keempat yang kita kenali pada tajuk ini, iaitu Abu Ja'far Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Abu Ja'far Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, khalifah yang ketujuh. Okey, memerintah selama 20 tahun. Giatkan usaha penterjemahan karya daripada contohnya bahasa Yunani dan Rom diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Seterusnya, Abu Ja'far telah mewujudkan beasiswa khusus untuk diberi kepada pelajar cemerlang. Okey,
menjadikan balai cerap, membina balai cerap, pusat penyelidikan ilmu, dan menjadikan Baitul Hikmah, perpustakaan agung yang diwujudkan pada zaman pemerintahan ayahandanya, sebagai pusat penterjemahan negara. Itu antara kejayaan Abu Ja'far Abdullah Ma'mun bin Harun ar-Rasyid. Selesai kita lihat secara umum berkaitan dengan 4 khalifah. Kita pergi pula kepada faktor kegemilangan dan kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Kita lihat faktor kegemilangan dahulu. Kenapa Ustazah highlightkan ayah pergi konsep pandu kereta untuk memudahkan anak-anak ingat bahawa faktor kegemilangan itu ada 6. Apa A, apa P, apa E, S, P, K dan sebagainya. Kita lihat di sini. A untuk agama, P untuk politik, E untuk ekonomi, S untuk sosial, P untuk pendidikan, K untuk ketenteraan. Maksudnya di sini ialah ada 6 faktor kegemilangan yang perlu anak-anak ingat yang menjadi faktor utama kejayaan kerajaan Abbasiyah. Faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Ingat dia punya akronim atau kata mudah dia. Ayah pergi konsep pandu kereta. A untuk agama, P untuk politik, E untuk ekonomi, S untuk sosial, P untuk pendidikan, K untuk ketenteraan. Jom kita lihat slide yang seterusnya. Faktor kegemilangan dari segi agama. Galakan atau peruntukan khas untuk aktiviti dakwah para ulama melalui Baitul Mal telah diwujudkan. Maksudnya mudah untuk para ulama menjalankan aktiviti dakwah melalui peruntukan khas yang memang diwujudkan bersumberkan daripada wang Baitul. Seterusnya, semangat jihad kuasai pelbagai bidang ilmu yang mengalir di kalangan ilmuwan yang wujud pada ataupun yang ada pada zaman tersebut, menyebabkan mereka menguasai pelbagai bidang ilmu, antaranya sains, kejuruteraan dan perubatan. Berjaya memartabatkan tamadun Islam pada ketika pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Selain daripada itu, masjid dan istana sangat digunakan berperanan sebagai institusi pendidikan dan juga pengajian ilmu Islam dan penyebaran dakwah. Itu kita lihat dari segi agama. Manakala dari segi politik, kita lihat kebijaksanaan Abu Ja'far Al-Mansur telah memindahkan pusat pentadbiran daripada Damsyik ke Baghdad, menjadikan pusat pentadbiran itu kedudukannya memang strategik, terletak di tengah-tengah laluan pedagang timur dan barat. Pemberontakan dan pembalahan golongan Syiah di Baghdad dan juga golongan-golongan utara dan selatan Syria berjaya dihapuskan. Dengan berjaya dihapuskan pemberontakan dan pembalahan ini, keamanan negara, keamanan politik itu semakin terselah. Politik juga stabil. Kerajaan Abbasiyah mendorong khalifah. Politik yang stabil telah mendorong khalifah yang memerintah ketika zaman kerajaan Abbasiyah ini memajukan negara kerana tidak ada gangguan daripada anasir-anasir luar, pemberontakan dan juga perbalahan.
Itu kita lihat dari aspek politik. Kita lihat pula dari aspek ekonomi. Ekonomi memainkan peranan yang sangat penting. Yang pertama dari segi ekonomi, kita lihat Baghdad, kedudukan yang memang strategik, kita tahu. Terletak di laluan pedagang timur dan barat, jadi sangat-sangat memudahkan laluan dan menjadi tempat persinggahan pedagang-pedagang dari negara luar. Yang seterusnya kita lihat sektor pertanian dan perindustrian. Perdagangan berjaya mendominasi pasaran antara bangsa. Kenapa? Kerana berupaya memenuhi permintaan pasaran semasa. Dia mendominasi pasaran antara bangsa kerana keupayaan kerajaan Abbasiyah pada waktu tersebut memenuhi setiap permintaan yang ada. Yang seterusnya kita lihat inisiatif Khalifah membina empangan, pusat perniagaan, rumah api sebagai prasarana pertanian dan juga perdagangan. Inisiatif ini sebenarnya banyak membantu pertanian dan juga perdagangan. Seterusnya pengurusan Baitul Mal yang sistematik. Keluar proses ataupun pengurusan Baitul Mal sistematik, jadi semua prasarana yang diperlukan dapat diwujudkan dengan lengkap, malah dapat menghasilkan peluang pekerjaan untuk rakyat kerajaan Abbasiyah. Kita lihat pula dari aspek sosial. Dari aspek sosial, kita lihat layanan yang adil daripada Khalifah dengan menghapuskan penindasan serta perhambaan. Tidak ada lagi yang tertindas, tidak ada lagi yang menjadi hamba. Maksudnya di sini dari segi sosial, keamanan itu wujud. Kerana rakyat tidak ada rasa ingin memberontak kerana diberi layanan sama adil. Seterusnya, orang bukan Islam, khususnya orang Parsi, telah mula diberi peluang memegang jawatan pentadbiran negara, malah ada yang memegang jawatan tertinggi seperti Perdana Menteri. Dari segi keagamaan, bebas beragama menyebabkan wujud keharmonian dalam zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Kita lihat yang seterusnya. Dari segi pendidikan, aktiviti penterjemahan bahasa asing ke dalam bahasa Arab telah menggalakkan penguasaan dan kemahiran pelbagai disiplin ilmu. Banyak berlaku penterjemahan karya, penterjemahan buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab, menggalakkan rakyat-rakyat yang ada pada kerajaan Abbasiyah itu menguasai pelbagai disiplin ilmu. Seterusnya, lahir ramai sarjana dan para ilmuwan hasil daripada perkembangan pelbagai ilmu ketika pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Biasiswa kepada pelajar cemerlang telah diwujudkan sebagai galakan oleh Khalifah Al-Ma'mun, dan tambahan pula kemudahan institusi pendidikan seperti masjid, perpustakaan, pusat pengajian telah banyak diwujudkan. Kita lihat faktor kegemilangan yang seterusnya adalah daripada aspek ketenteraan. Strategi perang yang mantap, seperti strategi Al-Qaradis telah berjaya mematahkan serangan musuh. Seterusnya, dasar keterbukaan, keanggotaan tentera bukan setakat orang Arab, kepada orang bukan Arab. Seperti orang Parsi dan Turki berjaya mengukuhkan kekuatan pasukan tentera kerajaan Abbasiyah. Seterusnya, telah wujud muncul inovasi peralatan peperangan yang moden dan canggih seperti manjanik dan juga dabbabah.
adanya peralatan peperangan yang moden ini sebenarnya sangat-sangat membantu kekuatan pasukan tentera kerajaan Abbasiyah. Seterusnya juga pemberian gaji sebagai tanda keprihatinan pemimpin menjaga kebajikan tentera telah menjadi antara punca utama kestabilan politik ketenteraan di semasa kerajaan Abbasiyah. Itu dia 6 faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Ayah, pergi, ekonsif, pandu, kereta. Agama, politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan juga ketenteraan. Kita lihat pula faktor yang menjadi punca kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Ada 4 faktor. Pergi ekonsif ke, itu dia punya akronim. Apa P, apa E, apa S dan apa K. P untuk politik, E untuk ekonomi, S untuk sosial dan K untuk ketenteraan. Kita lihat yang pertama dari segi politik. Beberapa wilayah dari segi politik, kita lihat perpecahan beberapa wilayah sehingga memberi peluang pembentukan kerajaan kecil seperti kerajaan Saljuk dan Buwai. Mula berpecah, perpecahan wilayah menyebabkan wujud kerajaan kecil. Kerajaan kecil yang lain contohnya kerajaan Saljuk dan juga kerajaan Buwai. Seterusnya kita lihat perebutan kuasa telah mula wujud antara Khalifah Al-Muntasir dengan Khalifah Al-Mu'taz. Perebutan kuasa. Kita lihat juga pegawai Turki dan Parsi yang asalnya diberi peluang untuk menjawat jawatan di dalam pentadbiran telah mula campur tangan tatkala berlaku perebutan kuasa tersebut. Itu bahagian P, politik. Kita lihat bahagian ekonomi pula. Yang pertama, pedagang luar tidak lagi datang kerana rusuhan dan pemberontakan telah wujud. Dan dana Baitul Mal itu sendiri telah mula merosot ekoran daripada tiadanya pedagang luar datang ke Baghdad. Seterusnya sistem pertanian merosot. Kenapa? Kerana sistem pengairan rosak, tiada dana untuk memperbaiki. Walaupun kita tahu pertanian itu salah satu sumber ekonomi kerajaan Abbasiyah, tapi disebabkan pengairan rosak, dana tidak ada untuk baiki pengairan tersebut, merosotlah sistem pertanian. Kita lihat dari segi sosial pula. Dari segi sosial, kebajikan rakyat mula terabai sebab pemerintah tidak lagi mengambil berat tentang kebajikan rakyat. Pemberontakan Syiah dan Khawarij sehingga mengganggu ketenteraman awam. Kita lihat pula dari aspek ketenteraan. Pertahanan ketenteraan lemah memudahkan serangan tentera Georgia dan juga Armenia. Tatkala kelemahan telah wujud, senang sahaja kuasa luar untuk menyerang kerajaan Abbasiyah. Tidak cukup dengan serangan tentera Georgia dan juga Armenia, terdapat juga serangan daripada tentera Mongol yang diberi nama Halaguhan. Telah meruntuhkan
kekuatan kerajaan Abbasiyah. Itu 4 faktor kemerosotan kerajaan Abbasiyah: politik, sosial, ekonomi, ketenteraan. Pergi konsep ke. Okey, seterusnya yang terakhir, iktibar daripada pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Yang pertama, kita hendaklah memperbanyakkan penerokaan ilmu agar kegemilangan tamadun Islam terjamin. Seterusnya, kita hendaklah mengeratkan perpaduan antara kaum agar keharmonian terpelihara. Dan yang ketiga, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa supaya urusan pentadbiran berjalan dengan lancar. Demikian perkongsian Ustazah berkaitan dengan kerajaan Abbasiyah. Mudah-mudahan anak-anak mendapat manfaat daripada yang Ustazah kongsikan ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.